Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Zuhaili ucapkan kepada semua pelajar MRSM Muka. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan slot Kicks bahasa Melayu kita, iaitu panduan penulisan kertas kerja. Pernah dengar pasal kertas kerja? Pernah tulis kertas kerja? Okey, kalau tak pernah dan tak tahu apa itu kertas kerja, tak apa. Cikgu Zuhaili akan terangkan satu persatu secara daripada umum kepada mendalam bagaimana kita nak menulis kertas kerja yang bagus dan lengkap. Okey, sebelum kita pergi secara lebih mendalam, kita pergi dahulu kepada definisi ataupun konsep kertas kerja. Untuk makluman semua, kertas kerja ini senang kata merupakan cadangan awal sesuatu aktiviti ataupun program yang ingin dilaksanakan oleh sesuatu pihak. Okey, kertas kerja ni merupakan komunikasi yang bertulis. Okey, kita tengok. Kertas kerja ini dihasilkan bertujuan untuk meyakinkan sesuatu pihak tentang idea yang hendak disampaikan. Contoh, kita nak buat program. Kertas kerja ni bertujuan kita nak sampaikan idea kita tentang program tersebut kepada pihak tertentu. Selain itu, kertas kerja ini juga perlu dibentangkan. Kenapa perlu dibentangkan? Okey, tak apa. Kita akan belajar, kita akan tahu kenapa ia perlu dibentangkan. Okey, seterusnya kertas kerja boleh dikemukakan untuk urusan-urusan seperti perancangan program dan permohonan barangan. Okey, kita teruskan. Okey, kertas kerja ini terdapat banyak jenis. Sebagai contohnya, jenis-jenis kertas kerja seperti program homeroom, penganjuran pertandingan, lawatan program, itu ada banyak lagi. Tapi cikgu berikan 3 sahaja contoh supaya awak faham. Seterusnya, kertas kerja ni mempunyai tujuannya yang tersendiri. Kenapa dia ditulis? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Kenapa kita nak dapat kelulusan daripada pihak tertentu? Okey, kita akan tengok kenapa kita kena dapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Okey, dalam penulisan kertas kerja terdapat 10 elemen yang perlu dimasukkan ataupun ditulis dalam kertas kerja. Apabila ada 10 elemen ini, barulah kertas kerja itu dikira lengkap dan mempunyai keberangkalian yang tinggi untuk diluluskan. Antaranya adalah tajuk, tujuan, latar belakang, objektif, butiran ataupun makluman aktiviti, penyertaan kumpulan ataupun kumpulan sasaran, atur cara, program, kewangan, penutup dan akhir sekali adalah maklumat kelulusan. Okey, dapat? Kita teruskan. Okey, pertama sekali kita akan pergi satu persatu. Pertama sekali kita akan fokuskan kepada tajuk kertas kerja. Okey, tajuk kertas kerja ini perlulah jelas. Pertama sekali kenalah jelas dan menggambarkan matlamat objektif program tersebut. Dia kena jelas. Daripada tajuk tu kita dah tahu apa program yang akan dilaksanakan. Ini kita tengok tajuk dia, apa yang dia nak cuba buat ni, apa yang cuba dirancangkan, kita tak tahu. Jadi kita kena jelas dari segi aspek tajuk. Okey, contohnya mudah je kita nak tahu sama ada dijelas atau tidak. Kita tengok kertas kerja lawatan ke Muzium Negara. Okey, sekarang kita tahu daripada tajuk, kita dah tahu dia nak pergi buat apa. Dia nak buat lawatan ke mana? Ke Muzium Negara.
Mudah je tajuk dia, jelas dan ringkas. Okey, seterusnya yang kedua, kertas kerja ekspedisi Gua Niah. Nampak tak? Dia nak buat apa? Dia nak pergi ekspedisi. Ekspedisi kat mana? Gua Niah. Nampak? Mudah je tajuk dia. Itu yang cikgu nak awak buat nanti, tajuk yang jelas dan orang dapat faham apa yang awak nak buat, apa yang awak nak laksanakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen kedua, iaitu tujuan. Tujuan ni adalah kenapa kertas kerja disediakan. Kenapa awak tulis kertas kerja tu? Okey, apa yang cikgu tulis dalam slide ni ada dua. Pertama adalah untuk mendapatkan kelulusan, makluman, perbincangan. Kita nak dapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Contohnya daripada pihak syarikat, daripada pihak sekolah, daripada pihak yang tertinggi yang boleh memberikan kita sumbangan ataupun dana. Dan yang paling penting adalah untuk siapa? Siapa kertas kerja ni kita kemukakan? Untuk siapa? Contohnya macam tadi juga, untuk sekolah, pihak pentadbiran sekolah untuk meluluskan program yang hendak kita laksanakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang. Latar belakang tu apa? Macam cikgu, latar belakang cikgu berasal daripada Negeri Sembilan. Tahun ni umur cikgu 27 tahun. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi kalau dalam kertas kerja, dia latar belakang tentang kertas kerja tersebut, iaitu penerangan tentang program yang berkaitan. Contohnya, awak nak buat program apa? Contohnya program kebajikan. Lepas tu contohnya program akademik, program sukan. Awak kena terangkan sikit tentang program apa yang awak hendak laksanakan. Seterusnya, kita pergi kepada elemen keempat, iaitu objektif. Setiap benda yang kita laksanakan ataupun program yang hendak kita laksanakan perlu mempunyai objektif. Kenapa perlu adanya objektif? Objektif ni sebagai dorongan ataupun punca yang menyebabkan kertas kerja kita diluluskan. Faktor yang mendorong kertas kerja kita diluluskan. Kalau objektif kita tak relevan, tak munasabah, tak mudah dicapai, jadi keberangkalian kertas kerja kita untuk lulus agak rendah lah. Okey, objektif yang ingin dicapai ni maksimum kita masukkan dalam kertas kerja kita 5 je. Tak boleh lebih. Okey, contohnya apa yang cikgu masukkan dalam slide, awak boleh tengok. Pertama sekali, menyedarkan pelajar tentang kepentingan penjagaan hutan. Okey, objektif dia mudah dan mudah dicapai. Yang kedua, memberi pendedahan kepada pekerja syarikat terhadap accountability. Mudah je, senang je kita nak sedarkan dorang, nak dedahkan dorang kepada accountability. Mudah dicapai. Jadi relevan, logik, boleh dicapai oleh akal kita yang waras. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklumat program ataupun aktiviti program tersebut. Contohnya, ini benda yang penting ni. Apa yang kita perlu masukkan? Pertama, kita perlu masukkan tarikh cadangan dan hari program itu akan dilaksanakan. Seterusnya, masa. Pukul berapa benda ni nak dilaksanakan? Program ni nak dilaksanakan pukul berapa? Pukul berapa dia akan bermula? Pukul berapa dia akan berakhir? Seterusnya, tempat. Di mana tempat program ini akan dilaksanakan? Sama ada di pantai, di sekolah, di dewan umum. Jadi kita kena nyatakan tempat yang akan menjadi venue program ini. Okey, seterusnya kita juga perlu memasukkan kerjasama ataupun bantuan daripada mana-mana pihak. Kita kena nyatakan. Contoh, kalau kita buat ekspedisi ke Gua Niah, ekspedisi ke Gunung Angsi, dengan siapa kita bekerjasama? Okey, kita akan bekerjasama dengan pihak polis, apa lagi? JPAM, Rela. Mereka kena tahu kita mendaki gunung. Kenapa kena bekerjasama dengan dorang? Sebab apa? Sekiranya kalau kita sesat,
dalam hutan, mereka tahu, mereka ada rekod bahawa kita sedang mendaki di Gunung Angsi ataupun Gunung Nia. Okey, seterusnya elemen ke-6 iaitu penyertaan kumpulan sasaran. Kita kena nyatakan siapa kumpulan sasaran bagi program kita ini. Contohnya kita nak sasarkan kepada siapa? Pelajar, kaki tangan, remaja, guru. Semua ni merupakan kumpulan sasaran yang perlu dinyatakan dalam kertas kerja ini. Seterusnya, kita pergi kepada atur cara ataupun jadual program. Okey, lebih kurang kita panggil ini adalah sebagai tentative program. Kita perlu nyatakan tentative program yang terperinci. Contohnya, acara perasmian dan penutup. Siapa yang akan merasmikan, pukul berapa dia akan merasmikan. Okey, cikgu zoom sikit supaya awak nampak. Okey, nampak tak? Contohnya ini cikgu dah sediakan untuk awak tentative program pengenalan asas kursus klinikal. Okey, kita tengok. Dia dah nyatakan dengan lengkap. Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi pelajar-pelajar tiba. Seterusnya 8.30 akan bermulanya majlis. Seterusnya pukul 9 ada slot motivasi oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Syahir Muhammad Said. Lepas tu ada pembahagian kumpulan, ada jelajah PPUKM, dan dinyatakan juga pukul 2 tersebut, 2 petang adalah majlis bersurai. Kita nampak tentatif dia daripada bermulanya majlis sampai berakhirnya program tersebut. Jelas. Okey, seterusnya kita pergi ke elemen kewangan, iaitu elemen ke-8. Kewangan ni sangat penting dalam sesuatu program. Kenapa penting? Sebab sesuatu program ni dia banyak memerlukan duit. Contohnya nak beli makanan, contohnya nak beli hadiah, contohnya untuk kos pengangkutan. Jadi kita kena buat secara detail bahagian kewangan ni. Okey, bahagian kewangan ni merupakan anggaran belanjawan. Kita perlu cadangkan perbelanjaan keseluruhan program. Kita kena nyatakan dengan betul. Kena kira betul-betul. Tak boleh kurang walaupun 10 sen. Okey, tengok contoh. Contoh, makanan mahasiswa. Untuk seorang RM5. Dinyatakan nak beli peralatan, hadiah, kontingensi, makanan pelajar. Tengok, keseluruhan cadangan ataupun anggaran perbelanjaan bagi program ini bernilai RM1,500. Jadi kita perlu nyatakan berapa anggaran belanjawan kita dalam sesuatu kertas kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada penutup. Okey, penutup ni merupakan di bahagian akhir kertas kerja kita. Apa itu penutup? Dalam penutup kertas kerja, kita perlu memasukkan ayat dan kata-kata harapan. Harapan apa? Harapan supaya kertas kerja kita diterima. Mana ada orang nak kan kertas kerja dia tidak diterima? Semua orang kalau boleh nak kertas kerja diorang diterima. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Ini lebih kurang kita nak pujuklah kita punya pihak yang akan meluluskan kertas kerja tersebut. Okey, sesungguhnya menjadi harapan pihak kami agar dipertimbangkan dan diberi kelulusan bagi pelaksanaan program ini. Semoga dengan terlaksananya aktiviti ini akan dapat memberikan pengalaman baru kepada pelajar dalam menghadapi cabaran kehidupan pada masa akan datang. Okey, kalau awak jadi pihak yang meluluskan ni, awak cair tak baca? Kalau cikgu ada rasa lembut sikit hati cikgu. Dia cakap ni baik, dia cakap dengan kita. Dia cakap apa? Dia tak paksa kita untuk terima luluskan program dia, tapi dia cakap sesungguhnya kami berharap agar dipertimbangkan harapan kami ini. Nampak tak? Cara dia cakap tu dia berkias lah. Sebenarnya kalau boleh
dia nak kertas kerja ni diluluskan. Tapi dia bukan macam paksaan, dia orang tu rasa terbuka hatilah untuk luluskan kertas kerja tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklumat kelulusan. Okey, maklumat kelulusan ni merupakan bahagian-bahagian terakhir dalam kertas kerja. Dia ada 3 benda yang penting. Pertama iaitu disediakan oleh, kedua disokong oleh, dan ketiga diluluskan oleh. Okey, kita tengok dalam bahagian disediakan oleh ni, siapa yang laksanakan, siapa yang siapkan kertas kerja tersebut. Selalunya setiausaha program yang akan sediakan kertas kerja ni. Okey, lepas tu disokong oleh. Selalunya disokong oleh ni boleh disokong oleh ketua ataupun pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program. Contoh cikgu-cikgu penasihat BWP, guru-guru penasihat kelab, badan beruniform. Okey, yang diluluskan oleh ni adalah pihak yang memberi kelulusan terhadap program ataupun aktiviti. Dia yang akan luluskan benda tu, sama ada benda ni diluluskan atau tidak, iaitu contohnya pengetua ataupun pengarah. Contohlah kan, cikgu bagi satu contoh dekat awak. Contohnya pelajar tingkatan 5, dia nak buat jamuan akhir tahun untuk semua pelajar tingkatan 5 bersama guru-guru yang mengajar. Okey, setiausaha tingkatan 5 akan buat kertas kerja. Dia dah tulis macam-macam ni. Dia tulis bajet, dia buat aktiviti yang akan dilaksanakan, tentatif program dia, anggaran belanjawan, semua dimasukkan dalam kertas kerja. Dia dah sign, disediakan oleh. Lepas tu disokong oleh siapa? Cuba awak teka. Awak rasa siapa yang akan di bahagian disokong oleh? Kalau macam di Maktab Rendah Sains Mara, kita boleh minta penyelaras tingkatan 5 untuk menyokong kita punya kertas kerja, sebab dia menjaga tingkatan 5. Seterusnya, dia luluskan oleh. Okey, yang diluluskan oleh ni kalau kat sekolah siapa yang paling tinggi? Okey, diluluskan oleh ni selalunya hanya untuk pengetua. Okey, faham? Okey. Dan yang terakhir, kita perlu memasukkan beberapa lampiran dalam kertas kerja kita. Sebagai contohnya, apa yang kita perlu masukkan adalah jawatan kuasa pelaksana ataupun penganjur. Iaitu apa? Contohnya, carta organisasi. Siapa yang akan menjadi penyelaras program, naib presiden, siapa akan jadi bendahari, siapa akan jadi jawatan kuasa persiapan tempat, jawatan kuasa makanan. Dia nak tengok benda-benda tu. Seterusnya kita boleh juga masukkan senarai nama peserta. Siapa yang akan terlibat dalam program ni? Jadi kita masukkanlah nama-nama diorang. Kalau kita nak pergi lawatan, kalau kita nak pergi hiking, kita kena masukkan nama, nombor telefon dan IC supaya kita dapat maklumat yang jelas ataupun detail seseorang yang ingin menyertai program ekspedisi, mendaki dan sebagainya. Okey, kita dah sampai habis bahagian slide. Seterusnya cikgu nak tunjuk dekat awak contoh kertas kerja. Okey, ini cikgu zoom sikit. Okay, kita tengok ini contoh kertas kerja yang dihasilkan oleh Badan Wakil Pelajar MRSM Mukah Sarawak. Okey, ini BWP yang dihasilkan. Contoh saja 7 Januari 2017. Apa nama program yang ingin diorang laksanakan? Program yang ingin diorang laksanakan adalah program ziarah kanak-kanak kanser. Jadi diorang nak ziarah kat mana ni? Okey, kita akan tengok secara satu per satu. Okey, kita tengok tujuan.
Kan cikgu cakap tadi dia ada 10 elemen penting untuk hasilkan kertas kerja. Okey, kita tengok apa tujuan BWP ni. Apa tujuan kertas kerja dia ni? Okey, diorang bertujuan untuk permohonan program ziarah kasih kanak-kanak kanser di Hospital Kuching. Diorang nak pergi ziarah kanak-kanak yang menghidap penyakit kanser di Hospital Kuching. Kita tahulah tujuan dia nak pergi ziarah. Okey, latar belakang. Dia akan ceritakanlah dalam ni, awak boleh baca. Mereka mendapat duit daripada aktiviti larian kebajikan yang telah diadakan pada 11 Mac. Diorang dapat mengumpul sebanyak 2,000. Banyak tu 2,000. Okey, diorang nak buat apa 2,000 tu? Okey, 2,000 tu diorang nak sumbangkan kepada kanak-kanak kanser di wad kanak-kanak kanser di Hospital Kuching. Nampak? Dia dapat 2,000 dan dia nak sedekahkan kepada penyakit sedekahkan kepada kanak-kanak kanser di Hospital Kuching. Okey, dalam kertas kerja ni diorang masukkan 3 objektif. Antaranya adalah meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan. Ini boleh dicapai memupuk tanggungjawab sosial melalui program khidmat masyarakat, membina keyakinan pelajar semasa berkomunikasi dengan pihak luar. Kalau bagi cikgu, apa objektif diorang ni sangat relevan, sangat bagus dan sangat memberi kesan positif kepada diri mereka sendiri. Okey, seterusnya diorang telah mencadangkan pelaksanaan program iaitu pada 23 hingga 24 April 2017 di mana mereka laksanakan program ini bertempat di Hospital Kuching, Sarawak. Okey, kita nampak jelas. Seterusnya, siapa kumpulan sasaran mereka? Kumpulan sasaran mereka adalah ahli badan wakil pelajar seramai 15 orang dan seorang guru pengiring. Okey, semua BWP, 15 orang BWP pergi dan diiringi oleh seorang guru pengiring. Okey, senarai nama pelajar boleh kita rujuk lampiran 1. Okey, ni contoh dia cakap pasal atur cara program, rujuk lampiran 2. Seterusnya, okey, dalam kewangan macam cikgu dah tunjuk dekat awak tadi. Kewangan tu SU dia ni, setiausaha perlu memasukkan satu anggaran belanjawan. Contoh belanjawan yang mungkin diorang akan perlukan adalah contohnya apa? Kos pengangkutan, kos makanan, kos penginapan, dan apa-apa lagi belanjawan yang diperlukan perlu dimasukkan dalam bahagian elemen kewangan ni. Sebab apa? Sebab ini bertujuan untuk pihak sekolah sama ada dia nak meluluskan berapa banyak dana yang akan diberikan untuk program tersebut. Okey, kita tengok bahagian penutup. Penutup ni apa cikgu cakap tadi? Kita macam nak pujuk pihak yang meluluskan ni supaya diorang meluluskan kertas kerja kita. Okey, sesungguhnya menjadi harapan pihak kami agar dipertimbangkan dan diberi kelulusan bagi pelaksanaan program ini. Semoga dengan terlaksananya aktiviti ini akan dapat memberikan pengalaman baharu kepada pelajar dalam menghadapi cabaran kehidupan pada masa akan datang. Okey, itu adalah bahagian penutup kertas kerja ini. Seterusnya kita tengok bahagian ni. Okey, kita nampak ada 3 benda ni yang awak kena tengok betul-betul. Pertama sekali bahagian disediakan oleh, yang kedua bahagian disokong oleh, dan bahagian ketiga diluluskan oleh. Okey, 3 benda ini perlu dimasukkan dalam kertas kerja. Contoh, disediakan oleh. Siapa yang sediakan kertas kerja ini? Iaitu Azura bin Razalan. Siapa Azura ni? Azura ni merupakan setiausaha Badan Wakil Pelajar MRSM Mukah. Siapa yang menyokong kertas kerja ini? Disokong oleh guru penasihat. Guru penasihat apa? Badan Wakil Pelajar. Disokong oleh cikgu dia, guru penasihat dia.
Okey, dan yang last sekali, paling penting, siapa? Sama ada benda ni diluluskan atau tidak, itu bergantung kepada siapa? Budi bicara dan kuasa siapa cikgu cakap tadi? Siapa yang paling berkuasa di sekolah? Pengetua. Iaitu siapa nama pengetua dalam contoh kertas kerja ini? Iaitu Abdul Rahim bin Abdul Wahab. Pengetua MRSM Mukah ni contoh sahaja. Nampak tak? Rasanya mudah je nak buat kertas kerja ni sebab cikgu dah sediakan nota dan cikgu dah tunjukkan satu contoh kertas kerja yang lengkap untuk awak semua. Okey, setakat itu sahaja slot kita untuk hari ini. Kalau awak ada apa-apa yang masih tidak faham ataupun kekeliruan, bolehlah berhubung dengan cikgu dan guru-guru bahasa Melayu MRSM Mukah yang lain melalui WhatsApp ataupun Telegram. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada awak dan kepada cikgu sendiri. Sekian itu sahaja untuk hari ini.